2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Indra Firdaus bin Muhammad Razam dan saya akan bentangkan standard pelajaran 2.3 dan 2.4. Intipati untuk standard pelajaran 2.3 adalah perkembangan nasionalisme di Asia. Elemen kewarganegaraan dan nilai civic bagi standard pelajaran tersebut adalah kepentingan ilmu dalam kehidupan. Negara-negara yang terlibat dalam nasionalisme di Asia adalah India, China, Mesir ataupun Empayar Uthmaniyah dan Jepun. Nasionalisme di Asia ini tercetus daripada penjajahan dan kedatangan kuasa Eropah. Next. Nasionalisme di India yang pertama. Nasionalisme di India ini tercetus apabila reaksi penduduk terhadap dasar imperialisme British. Maksud imperialisme adalah penjajahan sesebuah pihak. Ya, kalau dalam di India ini kita dapat tengok dapat lihat British. Okey. Titik tolak bahagi nasionalisme di India adalah Dahagi India 1853. Pada awal Dahagi India 1857 ini, dia bercorak gerakan yang mengutamakan isu sosial agama dan pertubuhan penting bagi Dahagi ini, Brahmo Samaj dan Arya Samaj. Pertubuhan ini dia menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Okay, pada penghujung abad ke-19, pada penghujung abad ke-19 telah muncul golongan intelektual dan pendidikan di pendidikan barat membawa kemunculan dan gerakan nasionalisme lebih tersusun. Pertubuhan politik pada ketika itu adalah Kongres Kebangsaan India ataupun INC dan Liga Muslim. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme di India adalah bersifat keras. Pada waktu itu diketahui oleh nasionalis radikal seperti Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandrapan. Gerakan nasionalisme pada ketika itu adalah secara militer. Seterusnya, selepas Perang Dunia Pertama, INC dia memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British. So waktu itu INC ini diterajui oleh Mahatma Gandhi yang mengumpuk pegangan Satyagraha. Selepas Perang Dunia Kedua pula, INC dan Liga Muslim merancang pembahagian India kepada negara India dan Pakistan. Okay, pada waktu itu Pakistan diumumkan merdeka dengan Governor Jeneral yang pertama Muhammad Ali Jinnah. Dan pada ketika itu juga India juga mengumumkan kemerdekaan dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri yang pertama. Okay. Next, kita tengok nasionalisme di China. Okay. Nasionalisme di China ini bertujuan untuk mengukuhkan peradaban China daripada penguasaan oleh kuasa asing. Okey, nasionalisme ini adalah bercorak anti-barat dan bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu. Okay. Kerajaan Manchuria ini dia dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Dan dia juga gagal menghalang kemasukan pengaruh dan campur tangan barat. Okay. Dr. Sun Yat-sen dia mengemukakan 3 prinsip rakyat iaitu San, Min, Chuli. Dan asas gerakan revolusi Cina pada 1911 yang berjaya menumbangkan dinasti Manchu dan kemunculan pemerintahan Republik di China. Yes, seterusnya nasionalisme Empayar Uthmaniyah. Okey, kita dapat tengok di Empayar Uthmaniyah ni dia ada dua bahagian. Yang pertama gerakan Islah dan yang kedua gerakan Pan-Islamisme. Okey, yang pertama kita akan tengok gerakan Islah. Gerakan Islah ini ataupun nasionalisme
dia adalah gerakan pemulihan Islam dan dipelopori oleh Syed Jamal ad-Din Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abdul. Disebabkan oleh imperialisme barat yang mengubah budaya dan tradisi percayaan masyarakat tempatan, dia buat nasionalisme ini untuk memupuk ajaran Islam sebenar yang berpandukan Al-Quran dan Hadis. Dan seterusnya dia nak memperbaiki kehidupan masyarakat supaya bebas daripada penjajahan. Next, tengok gerakan Pan-Islamisme. Gerakan Pan-Islamisme ini adalah kumpulan Al-Urwah Al-Wuthqa, iaitu ikatan yang kuat. Ditubuhkan oleh Syed Jamal ad-Din Al-Afghani untuk memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Dalam gerakan Pan-Islamisme ini dimulaikan akhbar, iaitu Al-Urwah Al-Wuthqa, untuk menyebarkan idea Pan-Islamisme tersebut. Upaya semuanya ini yang menggerakkan idea adalah Khalifah Abdul Hamid II dan mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia. Contoh seluruh dunia, kita dapat lihat contoh yang terdekat adalah kebangkitan untuk janggut menentang British Kelantan. Maksudnya idea Pan-Islamisme itu tersebar luas di seluruh dunia. Seterusnya, nasionalisme di Jepun. Nasionalisme di Jepun ini berlaku disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Imperialisme barat. Yang melancarkan pemulihan ini ataupun nasionalisme di Jepun adalah Maharaja Mikhail Meiji, dan beliau menekankan pemulihan mengikut model barat supaya dihormati oleh kuasa barat. So mereka mengasaskan semangat Bushido sebagai maksudnya macam asas utama lah di Jepun sebagai untuk menamatkan penjajahan kuasa barat. Apa maksud semangat Bushido ni? Semangat Bushido ialah sikap yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua negara, ketua dan negara. Pemulihan Meiji, Meiji ni berasal pada Mikhail Meiji ni. Jadi nama untuk pemulihan dia letak pemulihan Meiji. Dia menjadikan Jepun negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat. Nasionalisme melampau oleh golongan tentera menjadikan Jepun ini sebagai kuasa imperialisme di Asia. Di bumi jajah. Seterusnya kita akan lihat standard pelajaran 2.4, iaitu interpretasinya adalah perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Dia punya nilai civic, iaitu menghargai sumbangan pemimpin dalam meningkatkan kedaulatan negara. Yang pertama kita tengok nasionalisme di Filipina. Pada peringkat awal, gerakan telah tertubuhnya gerakan propaganda yang dipimpin oleh Horizon. Gerakan ini bertujuan untuk menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada Sepanyol, dan Horizon juga menubuhkan Liga Filipina untuk mendesak kerajaan Sepanyol. Selepas kegagalan gerakan propaganda tersebut, selepas kegagalan gerakan propaganda, apa woi? Jangan rakam lagi. Jangan kata jangan rakam. Tak, itu untuk saja, untuk simpanan saja. Okey. Kegagalan gerakan propaganda ini dia mencetuskan idea nasionalisme yang dalam bahasa Melayu idea dah. Okey. Dia mencetuskan idea nasionalisme yang lebih radikal. Okey. Andres Bonifacio menubuhkan ketimpunan untuk memperoleh kemerdekaan di Filipina.
So dia tak mengharapkan keadaan sepanjang itu. Seterusnya, kesimpulan ini dia menerbitkan akhbar Kalayan untuk menyebarkan idea revolusi pada rakyat Filipina. Dan Bonifacio melancarkan revolusi Filipina bersama Emilio Aguinaldo. Okey. Dan rancangan ini juga gagal. Lalu selepas kegagalan revolusi di Filipina, Aguinaldo ni dia berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina dengan bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Namun, isytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo tidak dijelaskan oleh Amerika Syarikat. So, Amerika Syarikat ni sebenarnya meletakkan Filipina di bawah penjajahan. Dia nak bekerjasama tapi dia dijajah dalam masa yang sama. Dan Menyelam apa? Menyelam sambil apa? sambil minum. Menyelam dalam air sambil Zen. boleh lah kaitkan dengan Sambil menyelam minum air lah. Saja je nak tengok dia betulkan ke tak. Yang Filipin ni cikgu semua benda jadul tu betul berbentangan. Saya terima je macam mana membentang. Yang penting Cun, ni bukanlah lah kau. sebiji bila buku teks. Macam Mizan Ikhwan ni dah kemas.